Video yang kat belakang saya ni dia menunjukkan terjunan tepat payung terjun yang dilakukan oleh sebuah pasukan khas. Memang kawasan ini kawasan operasi. Kawasan membunuh komunis dahulu. Sikap sebenar komando ini adalah seorang yang budiman, saling hormat menghormati dan mempunyai adab serta Tentera Malaysia, ATM, sangat tegas dan tidak Halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari. So, hari ini ada yang spesial nih. Sari menjumpai tentang Komando Malaysia ini. Nah, kali ini kita membahas tentang komando ketenteraan di Raja Malaysia. Seperti yang kita tahu, komando tentera ataupun askar Malaysia ini paling digeruni ya. Baik itu hari pernah reasenkan di dalam hutan, ya berani juga mampu bertahan di suhu minus 30 derajat Celcius. Pernah itu hari Sari bahas juga. Nah, oke teman-teman, ini semuanya yang Sari bagi tahu ini adalah fakta ya, sudah pernah terjadi. Kita hanya mau sharing ya kan, macam mana cerita sebenarnya. Kita akan tengok macam mana sikap sebenar komando Malaysia, dan lagi adalah komando yang paling komunis takuti. Kira-kira seperti apa? So, jom kita tonton video yang satu ini. sikap sebenar anggota komando. Komando, sudah pasti dalam kalangan kita terbayang mereka yang bergelar komando ini seorang yang bersikap ganas, garang serta tidak mesra dengan kebanyakan orang ramai. Namun tahukah anda sikap sebenar mereka adalah sebaliknya? Walaupun komando ini dilatih dengan kekerasan serta ganas, namun itu hanyalah untuk menjadikan ketahanan mental dan fizikal mereka lebih kuat agar dapat menempuhi cabaran yang bakal mereka lalui di medan pertempuran atau operasi. Berdasarkan pemerhatian, sikap sebenar komando ini adalah seorang yang budiman, saling hormat menghormati dan mempunyai adab serta akhlak yang baik. Selain itu, komandor juga tidak gemar diri mereka dikenali sebagai anggota komando oleh orang awam, malah mereka hanya berpuatakan seperti kebanyakan orang jika berada di luar tugasan. Namun bila mereka berada dalam tugasan atau operasi, mereka akan terus menjadi seorang yang tegas dan serius demi menjaga disiplin serta imej komando. Demikianlah sikap sebenar komando yang menjadi aset yang berharga buat negara serta yang menjaga keselamatan kita semua daripada sebarang ancaman. Video yang kat belakang saya ni dia menunjukkan terjunan tepat payung terjun yang dilakukan oleh sebuah pasukan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023. Unit pasukan khas ni adalah daripada PDRM yang dikenali sebagai VET69 ataupun nama glamour dia Komando 69. Nak senang faham sebab apa nama dia dikenali sebagai Komando 69, jom saya bawa anda semua kembali ke zaman darurat. Menteri Dalam Negeri pada waktu tu adalah Tun Dr. Ismail yang merupakan seorang negarawan yang mempunyai terlalu banyak jasa kepada negara kita. Doakan saya ada masa suatu hari saya akan buat video cerita pula pasal arwah Tun Dr. Ismail ni. Berbalik kepada Komando 69, idea penubuhan VET69 ni memang datang daripada Tun Dr. Ismail. Nak ada satu unit khas daripada pasukan polis untuk membantras aktiviti komunis kat negara kita. So, pada Oktober 1969, 1,600 pegawai dan anggota daripada pasukan polis rutan, mereka memohon untuk join pasukan VET69 ni. Yang lulus basic commando training test hanyalah 60 orang saja. Satu pasukan Special Air Service SAS daripada British dihantar ke Fort Kemar yang terletak di negeri Perak. Akhirnya hanya 30 orang sahaja pegawai dan anggota yang lulus untuk membentuk nukleus pertama pasukan polis Sultan 69, dan pasukan ini seterusnya menjadi mimpi ngeri buat gerila Malayan National Liberation Army sewaktu Second Malayan Emergency. Bukan khas, ini adalah komando yang paling ditakuti oleh komunis. Nah, dan tadi Sari mau bahas yang video pertama itu ya, tentang kisah sebenar Komando Malaysia. Nah, walaupun memang kita nampak ya kan mereka itu kalau lagi berpakaian seragam berpakaian dinas
apa namanya, pakai baju tentara lah kan, macam ganas, tegas gitu ya, agak keras, kita bayangkan ya kan. Padahal sebenarnya kalau untuk bertatapan dengan orang awam, mereka itu macam orang biasa juga. Tapi ketika dalam operasi ataupun tugas mereka, nah kembali lagi mereka menjadi orang yang memang harus keras juga lah ya kan, karena bukan orang biasa yang mereka lawan ya kan. Ada komunis, ada juga orang-orang yang bukan sembarangan, ada yang bersenjata. Jadi mereka itu harus tegas juga ya. Dan bukan berarti mereka di dunia nyata itu seperti itu juga. Kalau berhadapan musuh lain lagi. Seperti itu teman-teman. Jauh dah ni. Hey. Tayar. Kenapa tengah-tengah hutan ni tayar ni? Ni bukan kawasan balak. Ada benda tak kena ni. Jom kita try ke sana. Jom. Tu. Jom. Saya rasa ni Land Rover tentera. Saya tak tahu dah berapa puluh tahun dah ada kat sini ni. Sebab tengok ni plate ni, ZA. Z adalah untuk tentera. Ni tentera kita. Saya tak tahu dah berapa puluh tahun dah ni. Memang kawasan ni kawasan operasi, kawasan membunuh komunis dahulu. Banyak benda saya tunjuk ni. Kita cari kat dalam hutan ni. Jangan lupa tekan share, komen, tekan like. Jom teruskan next video. Oke teman-teman, nah ini ada video selanjutnya. Ini adalah Operasi Fajar dan Teluk Aden, misi resiko tinggi. Resiko tinggi ya, Komando Paskal Malaysia. Oke, seperti apa kisahnya ya? Sangat kita tunggu-tunggu. Oke, so jom kita tonton video ini. Operasi Fajar merupakan operasi ketenteraan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terhadap lanun Somalia di Laut Arab. Peristiwa ini merupakan rampasan kapal dagang Malaysia yang berlaku di negara Oman. Misi TLDM ialah merampas kembali kapal dagang tersebut daripada ditawan oleh lanun Somalia. Jadi, mari kita lihat kronologi peristiwa ini. Oke, menarik ini. Rampasan pada 20 Januari 2011 jam 11.40 malam waktu Malaysia, sebuah kapal dagang Malaysia iaitu MISC Berhad telah ditawan sekumpulan 7 lanun warga Somalia yang bersenjatakan senjata api seperti AK-47 dan pistol. Kejadian rampasan kapal MT Bunga Laurel itu berlaku kira-kira 300 batu nautika di Muscat, Oman. Setelah 2 jam, kapal tersebut diiringi di kawasan selamat oleh pasukan kapal TLDM di perairan Teluk Aden. Sekumpulan lanun dikesan menaiki bot laju dan diturunkan dari sebuah kapal induk membawa seramai 18 lanun untuk menyerang kapal dagang berkenaan yang dalam perjalanan dari Asia Barat ke Singapura. Kemudian, kru kapal MT Bunga Laurel bernasib baik kerana mereka sempat mengaktifkan sistem amaran keselamatan kapal sebelum bersembunyi di bilik keselamatan khas. Pada jam 11.37 malam, Pusat Laporan Kecemasan MISC telah menerima isyarat kecemasan dari kapal MT Bunga Laurel tetapi tiada jawapan dari kru kapal tersebut. Kemudian, Pusat Laporan Kecemasan MISC mengesahkan bahawa kapal Bunga Laurel telah diserang dan sekumpulan lanun cuba merampas kapal MT Bunga Laurel dengan menggunakan bot laju.
bawa senjata orang itu ya. Sejurus saja mendapat panggilan kecemasan dan kelulusan daripada Kementerian Pertahanan Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia telah mengatur gerak 2 buah bot laju dengan kekuatan 14 anggota Komando Pasukan Khas Laut TLDM yang diketuai oleh Lieutenant Komander Maznan bin Said dan Lieutenant Nor Asri bin Roslan dalam misi berisiko tinggi ini. Pada masa yang sama, sebuah helikopter penyerang iaitu helikopter Fennec diterbangkan bagi tujuan pemantauan dan bantuan tembakan dari udara. Sejurus saja bot laju TLDM tiba berhampiran dengan kapal tersebut, 14 anggota Komando Paskal ini menyusup masuk dengan pantas dan senyap tanpa disedari kumpulan Lanon Somalia itu. Selepas itu, kejadian tembak-menembak berlaku antara pihak Lanon dan operator helikopter Fennec TLDM. Serangan balas dari helikopter TLDM berjaya mencuri perhatian kumpulan Lanon itu dan membuka ruang kepada anggota Paskal untuk melakukan serbuan. Kira-kira jam 1.20 pagi, kapal Bunga Laurel berjaya ditawan semula setelah serbuan yang dilakukan oleh anggota Paskal itu berjaya. Susulan kejayaan operasi ini, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengucapkan tahniah kepada Paskal atas kejayaan mereka menyelamatkan kapal syarikat Malaysia MISC Berhad yang dirampas sekumpulan Lanon di Laut Aden. Beliau turut berkata kerajaan sedang mengkaji daripada sudut perundangan antarabangsa berhubung dengan tindakan sewajarnya yang akan diambil terhadap Lanon-Lanon yang ditahan itu. Kesimpulan, operasi ini menyaksikan bahawa Angkatan Tentera Malaysia ATM sangat tegas dan tidak berkompromi dengan sebarang ancaman berkenaan dengan isu keselamatan negara. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, khususnya anggota Komando Paskal, telah membuktikan bahawa Malaysia sangat berkemampuan tinggi melindungi kepentingan maritim negara. Operasi Fajar ini juga membuktikan bahawa keupayaan ketenteraan Malaysia mampu untuk menjaga maruah dan mempertahankan kedaulatan negara. Terima kasih kerana sudi menonton. Good job. Nah teman-teman, enak-enak aja dia ya mau merampas punya Malaysia. Untungnya sangat cepat ya kan. Proses itu langsung dikirimkan Paskal Komando Malaysia itu untuk langsung datanglah ke sana dengan boot berkecepatan tinggi. Mereka datang ke sana menyusup masuk, sedangkan ya yang helikopter dekat atas itu menarik perhatian Lanon tadi itu, mereka itu, jadi mereka tak fokus lah ya kan, jadi mereka fokus ke sana, mereka menyusup, akhirnya kena juga. Nah enak-enak aja dia mau mengambil ya kan, walaupun memang berisiko tinggi, mereka bukan main-main ya kan. Mereka juga memiliki senjata api yang sangat berbahaya juga, boleh melakukan penyerangan terhadap komando-komando Malaysia ini juga. Tapi harus cerdik juga, harus punya strategi yang kuat supaya boleh melengahkan mereka tadi itu. Oke, nah terbaik akhirnya boleh diselamatkan dan mereka itu sudah ditangkap. Jangan main-main dengan Malaysia, mempunyai strategi yang cukup kuat, keberanian. Oke, so bagaimana pendapat kalian? Apakah di sini juga ada yang tentera? Tapi itu hari ada beberapa juga Sari lihat yang sudah pensiun katanya dia ada subscriber sehari juga lah ya. Oke, terbaik juga ya buat tentera yang sekarang dan juga yang sudah bersara. So terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ada komentar lain boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian yang suka dengan video seperti ini, klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe yang pastinya, supaya Sari lebih semangat lagi untuk buat konten-konten yang lebih menarik lagi untuk kalian semua. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.